Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Imam, hadirin kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian. Kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmatnya kita dapat untuk sama-sama pada malam ini menunaikan salat fardu maghrib berjamaah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Sembahyang berjamaah lebih afdal daripada sembahyang bersendirian dengan 27 darjah. Kita juga mengucapkan syukur kepada Allah kerana sekali lagi pada malam ini kita diberi kelapangan masa oleh Allah untuk bersama-sama berada dalam majlis ilmu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuknya, pasti Allah akan memberi kefahaman agama kepadanya. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, kita akan menyambung pengajian kita berkenaan dengan al-kabair, iaitulah dosa-dosa besar. Dalam kuliah kita yang lalu kita sampai kepada al-kabirah as-sabi'ah, dosa besar yang ketujuh. Dosa besar yang ketujuh iaitulah makan riba. Bukan saja orang yang makan riba berdosa, disebut juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang memberi orang lain makan riba. La'anallahu akila riba, maknanya orang yang makan riba, orang yang menggunakan pinjaman dengan satu bayaran tambahan. Itu makna orang makan riba. Dia beri orang lain pinjam 1,000, dibayar 1,100. Jadi yang 100 itu riba. Dia makan riba, mana makan 100 daripada yang sepatutnya dia dapat. Dan Nabi juga sebut wa mukilah, orang yang memberi orang lain makan riba, mana dia bagi 100 tambahan kepada orang lain dengan redha hati, bukan dia terpaksa. Kalau dia terpaksa, dia tidak ada sumber kewangan lain, dia untuk makan, dia terpaksa meminjam untuk makan ataupun untuk tempat tinggal, rumah dan sebagainya, ataupun dan sebagainya, keperluan-keperluan yang lain, lalu dia tidak dapat meminjam melainkan dikenakan riba. Apabila ada unsur terpaksa, maka kembali kepada apa yang ada dalam hatinya. Kalau benar dia terpaksa, Allah akan mengampunkannya. Tapi kalaulah dia sebenarnya tidak terpaksa, dia memang nak ambil duit itu untuk keperluan yang bukan mendesak, maka kembali kepada niat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga menyebutkan wasyahidaihi, turut dilaknat kata Nabi ialah dua orang yang menjadi saksi atas perjanjian yang membabitkan riba. Wa katibahu, dan Nabi juga menyebutkan dan tukang tulis. La'anallah, Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang memberi orang lain makan riba. Wa syahidaihi, dua orang yang menjadi saksi atas pinjaman yang berdasarkan riba. Wa katibahu, dan juga orang yang menulis surat perjanjian pinjaman yang berteraskan kepada riba. Terutama sekali zaman hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian, apabila sudah ada bank Islam, sudah ada perbankan Islam dan sebagainya, kita umat Islam ni tidak ada alasan lagi untuk kita terlibat dengan riba. Kalau nak buat pinjaman, beli kereta ke, beli rumah ke, selagi mana ada alternatif yang Islam, tidak harus lagi untuk kita memakai yang bukan Islam, yang menyebabkan kita terlibat dengan yang haram. Jadi sebab itu tanya pegawai bank itu, pinjaman ini Islamik ke tak Islamik. Kadang-kadang kita tak tanya langsung, kita sonok apabila orang luluskan pinjaman kita dengan mudah. Mudah semua bank tu, pakat pergi bank tu lah, dia kita kempen pula orang lain.
Dahlah kita sesat satu, kita menyesatkan orang lain. Jadi sebab tu kena tanya. Kadang-kadang pegawai bank pun dia bukan nak abang dekat kita, yang ni pinjaman Islam ke tak Islam, dia tak bagi tahu. Jadi bergantung kepada kita lah. Kita tanya sendiri, ni pinjaman ini, saya nak beli kereta ini, pinjaman ini, ataupun akad ini, akad Islam ke tak Islam. Kena tanya lebih lanjut, tanya dia. Dan biasanya bank-bank ini dia ada panel syariah dia sendiri. Apabila kita baca senarai panel syariah itu, mana-mana mufti yang bertanggungjawab dan sebagainya, kita tak payah tanya lagi dah. Kerana dia dibayar gaji, diberi elang untuk menyemak. Kalau dia tipu, dia berdosa dengan Allah. Kita tak tanggung lagi kerana kita berpegang dengan ilmu dia. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, bertanyalah olehmu kepada orang yang berilmu apabila kamu tidak mengetahui. Jadi bukan kita tidak ada kepakaran nak semak apa ni sistem bank ini. Kalau bank tunjuk sistem pun kita tak faham. Macam TV tengok besi, tak faham. Jadi sebab itu apabila dah ada ahli ilmu yang mengesahkannya dan dia tanda tangan, dan produk, biasa di bank dia panggil produk ini, ataupun satu bentuk muamalah itu telah disahkan oleh mana-mana ulama dan sebagainya, maka kita berhak untuk pegang dengan pandangan dia atas dasar dia adalah ahlul ilmi, ahlul zikri, orang yang berilmu. Jadi tuan-tuan dan puan Allah Ta'ala sekalian, itu dosa besar yang ketujuh yang kita baca dalam kuliah kita pada minggu yang lalu. Adapun minggu ini kita akan sambung dosa besar yang ke-8, iaitulah aklu malil yatim zulman, makan harta anak yatim secara zalim. Makan di antara dosa besar ialah kita makan harta anak yatim. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut di antaranya ayat dalam surah An-Nisa ayat 10, firman Allah, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang makan harta anak yatim, orang-orang yang makan harta anak yatim zulman, dia makan dalam keadaan zalim, aniaya. Dia tidak berhak untuk makan. Adapun dia makan itu hak dia, sebagai contohnya dia ambil upah. Nanti kita akan baca ayat yang lain daripada surah Al-Imran juga, bahwasanya Allah Ta'ala mengharuskan orang yang menjaga harta anak yatim itu, kalau dia miskin, dia harus makan sebagai upah dia menjaga harta tersebut. Tapi tak boleh lebih daripada itu. Tak boleh lebih daripada sekadar upah yang misil kita panggil. Sebab itu Allah Ta'ala sebut falyakul bil ma'ruf, maka makanlah bil ma'ruf, mengikut kebiasaan orang mengambilnya. Biasa kalau upah berapa? Biasa kita tanya ahlul khibrah, mana orang berpengalaman, yang buat taksiran agak-agak sebulan ni, yang biasanya kalau saya terpaksa saya jaga dia, saya jaga harta dia, biasa berapa yang saya layak untuk ambil daripada harta tersebut. Jadi kalaulah dia makan gaji yang dibayar ataupun upah yang dibayar kepadanya kerana dia menguruskan anak yatim ataupun harta anak yatim, maka dia makan itu bukan zulman. Dia makan itu bukan atas dasar kezaliman, tidak masuk dalam ayat yang Allah Ta'ala sebut ini. Jadi Allah Ta'ala ancam dengan api neraka ini ialah kata Allah, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim zulman, secara aniaya, secara batil, innama ya'kuluna fi butunihim, sesungguhnya kata Allah yang mereka makan itu ialah api yang mereka masukkan ke dalam perut mereka. Walaupun di dunia ni tak nampak, yang kita makan harta anak yatim itu dia nampak macam dalam bentuk nasi, dalam bentuk minuman yang sedap-sedap. Tapi jika sekiranya yang kita makan itu diambil daripada harta anak yatim, kata Allah, yang sebenarnya kamu masukkan itu ialah naran, kamu telah masukkan ke dalam perut kamu api neraka, kata Allah.
wa sayaslawna sa'ira, dan mereka yang makan harta anak yatim ni, kata Allah, akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Maksudnya Allah Ta'ala akan masukkan mereka ke dalam api neraka yang menyala-nyala, kata Allah. Bukan setakat mereka diberi makan dengan api neraka, dengan api, tetapi mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, dalam surah Al-An'am, ayat tadi surah An-Nisa, dalam surah Al-An'am Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan. Surah Al-An'am ayat 152. Dan janganlah kamu menghampiri harta anak yatim. Mana Allah Ta'ala guna bahasa yang lebih kuat lagi. Jangan dekat, jangan hampir. Kalau hampir pun tak boleh, apatah lagi kita nak ambil. Hampir pun jangan. Jadi sebab itu tuan-tuan dan rahmatullahi Allah Ta'ala sekalian, ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghendaki untuk kita menjauhi, jangan berada di dekat, jauhi harta anak yatim, illa billati hiya ahsan, kecuali dalam bentuk yang baik, kata Allah, dengan cara yang baik. Iaitulah kata ulama, sama ada kamu makan itu, kamu menghampiri harta anak yatim itu, sama ada untuk kamu menguruskannya. Boleh. Kalau orang yang tidak ada apa sebab untuk dia menghampiri harta anak yatim, jangan sentuh langsung, jangan ganggu langsung harta anak yatim. Tapi kalaulah terpaksa hampir, maka kata Allah sebut pengecualian, illa billati ahsan, kecuali dengan jalan yang baik, kata Allah. Iaitulah kamu hampir dengan tujuan untuk mengawal ataupun dengan tujuan untuk kamu mengembangkan harta anak yatim tersebut. Mengembangkan maknanya kita bimbang, kalaulah harta anak yatim ni kalau tidak dilaburkan menyebabkan habis dengan dihakis oleh zakat. Kerana harta anak yatim ni pun kena keluar zakat sebab dia harta individu. Jadi kalaulah tidak dikembangkan, tidak diperniagakan, maka akan menyebabkan harta ini dihakis oleh zakat. Jadi kalau dengan niat tersebut, dengan niat untuk kita mengembangkannya bagi maslahah dia, bukan bagi maslahah kita, maka kata Allah harus untuk kita hampir, mana untuk kita uruskan harta tersebut. Tapi kalau tidak ada sebab itu, maka duduklah jauh-jauh daripada harta anak yatim. Jangan dekat. Karena apabila kita dekat dengan harta anak yatim ini, bimbang kita akan terguna. Apabila kita terguna, maka kita terjatuh dalam dosa besar. Kita terjatuh dalam dosa besar. Jadi sebab itu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan, wala tatabaddalul khabisa bit-tayyib wa atul yatama amwalahum. Allah Ta'ala sebut harta anak-anak yatim ini, kemudian Allah Ta'ala kata, wala tatabaddalul khabisa bit-tayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Jangan kamu menukar yang kotor dengan yang baik. Apa makna di sini? Maknanya harta kamu makan harta kamu, harta yang bersih, hak milik kamu, at-tayyib. Tapi harta anak yatim, harta yang haram ke atas kamu. Maka jangan kamu tinggalkan harta kamu lalu kamu habiskan harta anak yatim. Kamu tinggalkan harta kamu, sebaliknya kamu habiskan harta anak yatim, maka kata Allah, kalau kamu lakukan sebegitu, kamu telah menukar yang kotor dengan yang baik. Ada yang baik, tapi kamu gunakan yang tak baik. Ada yang bersih, yang tidak membawa kepada dosa, tapi oleh kerana ketamakan kamu ataupun dengan sebab tamaknya kita dengan harta ini, takut harta kita habis, kita gunakan harta anak yatim, kita simpan harta kita, bermakna kita tinggalkan yang baik dan kita lakukan yang tidak baik. Kemudian kata Allah, wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Jangan kamu himpunkan harta mereka kepada kamu. Campur sekali pun Allah Ta'ala tak bagi. Kita jaga anak yatim,
Timbul satu persoalan, anak yatim ni siapa dia anak yatim? Adakah pak dia nama yatim? Bin yatim. Anak yatim ini ialah anak yang kematian ibunya, kematian bapa, dan usianya belum balik. Itu anak yatim. Karena apabila dia sudah balik, harta itu adalah diserahkan kembali kepadanya. Harta itu hendaklah diserahkan kembali kepada dia. Adapun sebelum dia balik, dia masih kanak-kanak, belum pandai menguruskan harta, maka pada ketika itu tidak diizinkan oleh syariat untuk kita serahkan harta itu kepada dia. Dan inilah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Hendaklah kamu menguji anak-anak yatim. Mana menguji dia, sentiasa perhati dia, tengok dia. Menguji dia, mana sebelum dia balik, tengok, perhatikan dia. Hatta idza balagun nikah, sehinggalah apabila dia sampai umur yang mana harus untuk dia berkahwin, iaitulah umur balik. Mana umur balik. Fa in anastum minhum rusydan, kata Allah, jika sekiranya kamu melihat mereka ini sudah ada kepandaian, ada kecerdikan dalam agama dan juga dalam menguruskan harta, kata Allah, makna sudah mampu menguruskan sendiri harta, fadfa'u ilaihim amwalahum, kata Allah, maka berilah kepada mereka harta milik mereka. Kata ulama dalam tafsir, biduni ta'khir, tanpa kamu melewat-lewatkannya. Itu kita kena pegang dengan amanah tu. Kalau tak amanah, sampai dia dewasa, habis dah duit tu, tak ada dah. Padahal ayah dia mati dulu dalam keadaan meninggalkan harta pusaka yang banyak. Tapi oleh kerana kita ni menghabiskannya, ataupun dia dah sampai umur balik, dah boleh urus harta, tapi kita ni menangguh-nangguh sehingga habis hartanya, maka kita telah melakukan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran. Kemudian kata Allah, jangan kamu makan harta-harta anak yatim itu israfan, dengan melampaui batas. Mana makan melebihi daripada kadar yang diharuskan oleh syariat untuk kamu ambil. Kita sebut tadi upah tadi. Au bidaran, dan juga makan kerana tergesa-gesa ayakbaru. Makan bimbang, takut nanti kalau dia dewasa nanti tak boleh nak makan, tak boleh ambil dah. Allah Ta'ala sebut benda yang menjadi realiti dalam masyarakat kita ini. Cepat-cepat kita berhabis. Allah Ta'ala sebut itu bahasa wabidaran, wala ta'kuluha israfan wabidaran. Jangan kamu makan kerana apa? Kerana nak cepat-cepat, supaya jangan sampai bagi dia dewasa. Kalau dia dewasa nanti dia tuntut, kalau dia tuntut, bila dah sampai ke tangan dia, tak boleh ambil dah. Itu yang cepat-cepat bagi ni. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut sampai tahap itu. Allah Subhanahu wa taala sebut sampai tahap itu. Wa man kana ghaniyan. Kemudian kata Allah, dan sesiapa yang adalah ia kaya, makna penjaga harta anak yatim. Kalau dia kaya, makna kaya di sini apa maknanya? Maknanya apa harta yang Allah Ta'ala berikan kepada dia sudah mencukupi. Dia boleh menjaga anak yatim ini sebagai perkhidmatan sukarela, dan dia akan diberikan pahala yang besar oleh Allah. Sebagaimana Nabi SAW menyebut dalam hadisnya, ana wa kafilul yatimain, ana wa kafilul yatim, aku dan penjaga anak yatim ni kahataini fil jannah. Nabi tunjuk dua jari ni, akan duduk macam ni, berkawan dalam surga nanti. Sebab apa? Sebab Nabi sendiri pun dilahirkan sebagai yatim. Bapaknya meninggal pada ketika dia berada dalam kandungan ibunya. Sempat bersama dengan ibu, lebih kurang dalam 6 tahun, ibu pula mati. Duduk bersama dengan datuk Abdul Muttalib. Bila sampai umur 8 tahun, datuk pula mati. Duduklah dengan 4 penakan.
Abu Talib. Pak penakan pula miskin, anak banyak. Pak penakan pula miskin, anak banyak. Maka menyebabkan Nabi dia tak boleh senang duduk dengan pak penakan dia. Sebaliknya dia terpaksa bekerja untuk membantu pak penakan dia. Aku membelah kambing, kata Nabi, untuk membantu pak penakan aku, Abu Talib, dengan mendapat beberapa upah, dengan diberi upah beberapa dirham. Jadi Nabi dia boleh rasa keperitan, kesedihan anak yatim. Jadi sebab itu siapa yang menjaga anak yatim, kata Nabi, dia akan menjadi teman aku dalam syurga nanti. Nabi tunjuk dua jalan mana rapatnya dia dengan Nabi SAW. Jadi orang yang ada anak yatim, sama dia berkahwin dengan seorang perempuan itu ada anak, itu pun termasuk juga. Dia tak boleh kacau harta anak kepada isteri dia. Kerana seorang perempuan kematian suami, dan suami dia pula meninggalkan anak bersama dengan harta. Kemudian perempuan itu berkahwin dengan suami baru. Suami baru itu dia tak boleh ganggu harta anak yatim, anak tiri dia itu anak yatim. Dan kalau dia perlu, dia boleh ambil, dia boleh gunakan untuk belanja anak tiri dia itu, dia boleh ambil daripada wang yang ditinggalkan oleh ayah dia dulu. Tapi dia tak boleh gunakan wang itu untuk anak-anak lain. Dia tak boleh guna wang itu untuk anak-anak lain. Dan dia boleh guna untuk dia sekadar upah yang kita sebut tadi. Dia kena buat taksiran, dia tak boleh bebas begitu. Kerana apabila dia bebas, dibimbangi akan termakan harta anak yatim. Jadi sebab itu kata Allah, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Sesiapa yang kaya, makna kaya di sini bukan dia jutawan. Dalam Islam ni apabila sebut kaya, maknanya dia tidak memerlukan kepada orang lain. Setiap orang yang layak mengeluarkan zakat di sisi syariat, dia adalah kaya. Sebagai contoh, kita kata kita ada wang simpanan. Setahun sekali kita kena buat taksiran berapa wang simpanan kita yang berbaki setelah ditolak hutang kita, ditolak keperluan kita dan sebagainya. Hutang yang semasa, mana hutang yang nak kena bayar lah tu. Kalaulah setelah ditolak semua, dikira dan sebagainya, simpanan kita itu sampai nisab, iaitulah 20 misqal ataupun 85 gram emas. Hari ini emas tinggi. Bila emas tinggi, kita tahulah bahawasanya bila emas nilai tinggi, fahamlah bahawasanya zaman itu sara hidup pun tinggi. Biasanya sara hidup pun tinggi kalau nilai emas. 85 gram emas lebih kurang hari ini 15,000, 16,000 nilainya. Jadi kalaulah simpanan kita dalam bank sampai 16,000 setelah ditolak hutang kita, hutang semasa tadi ni, ada baki lagi 16,000, makna kita di syariat adalah orang kaya, walaupun tak sampai duit kita ratus ribu. Kaya sebab apa? Sebab Rasulullah sebut dalam hadis, zakat, kata Nabi, diambil daripada orang kaya dan diberi kepada orang miskin. Maksud kaya Nabi itu apa dia? Maknanya orang yang memiliki harta mencukupi nisab. Tapi kita ni dalam kepala kita, kalau ada 100,000 baru kaya, 20,000, 30,000 tak kaya lagi tu. Tapi di segi syariat, kalau kita dah layak terima zakat, makna kita kaya. Jadi kata Allah, wa man kana ghaniyan, sesiapa yang ia kaya, falyasta'fif, hendaklah dia menahan diri daripada mengambil harta anak yatim. Wa man kana faqiran, dan sesiapa yang ia fakir, makna memerlukan. Makna dia beritahu saya, kalau saya nak belanja sendiri anak ni memang saya tak mampu. Kerana saya tak ada duit. Tapi saya boleh jaga dia, saya boleh belah dia, saya boleh jaga dia. Jadi kata Allah, wa man kana faqiran, sesiapa yang ia fakir, falyakul bil ma'ruf, maka hendaklah dia makan daripada harta anak yatim itu. Mana harus untuk dia mengambil daripada harta anak yatim itu bil ma'ruf, dengan yang sepatutnya. Dengan yang sepatutnya, bukan berlebihan, tapi yang sepatutnya.
kata ulama, dia boleh buat dua. Dia boleh pilih mana-mana satu daripada dua. Sama ada ia mengambil sekadar perlu sahaja. Contoh kita kata dia bela anak tiri tadi. Bila musim sekolah dia tengok, nak beli pakaian sekolah, baju sekolah, seluar sekolah, beg sekolah, buku-buku sekolah, dia ambil yang perlu saja. Hak beda saya tak payahlah, saya boleh hidup lagi. Beda saya, cuma hak beda dia saja, saya tak ada duit nak belanja dia. Ambil yang perlu saja. Itu satu. Yang kedua, dia boleh juga mengambil upah. Dia ambil upah bagi dia. Maknanya dia ambil dengan cara ambil upah. Jadi boleh dia pilih dua. Sama ada dia ambil sekadar perlu saja, ataupun dia ambil sekadar upah. Mana dia ambil selain dia belanja, dia tak guna duit dia sendiri untuk belanja anak yatim itu. Dan boleh tambah lagi kalau dia kata saya nak ambil upah saya. Harus, hukum dia harus. Dia ambil upah dia membelah harta anak yatim, dan hendaklah dibuat taksiran mengikut yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, bil ma'ruf al-urfi. Daripada perkataan al-urfi, iaitu al-adah, mengikut kebiasaannya. Orang ambil banyak mana, dia mengikut kebiasaan. Orang ambil tu banyak mana upah. Kalau belah anak biasa orang ambil tu banyak mana. Fa iza dafa'tum ilaihim, kemudian Allah Ta'ala pesan, bila anak yatim ini sudah sampai umur baligh dan mereka itu kamu lihat mampu untuk menguruskan sendiri harta, hendaklah kamu serahkan kembali harta mereka. Dan Allah Ta'ala pesan, fa iza dafa'tum ilaihim, apabila kamu telah menyerahkan kepada mereka, fa ashhidu alaihim, pastikan ada saksi. Jangan serah begitu saja, nanti akan timbul pertikaian. Anak ni kadang-kadang biasalah manusia, bila dia bergaduh ke depan nanti dia ungkit, dia kata ni tak bagi pun kat dia, tak bagi lagi, timbul pertikaian. Sebab itu Allah Ta'ala pesan, fa ashhidu alaihim, maka hendaklah ada saksi. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai pemerhati, sebagai orang yang menghisap kamu. Maknanya walaupun kadang-kadang kita ini dari segi zahir kita boleh lepas, tapi kata Allah, jangan lihat kepada zahir saja, tapi lihat apa yang ada dalam hati kamu. Kadang-kadang kita guna harta anak yatim, kita claim ini, kita claim ini dan sebagainya. Memang orang tak kata kita ni makan harta anak yatim, tapi kita kena ingat satu, sebagaimana kita mengaji dalam matan Arba'in 40 dulu ni, ada satu hadis di mana Nabi SAW mengajar kita bagaimana untuk kita mengenali benda dosa. Al-birru, kata Nabi, benda baik ini ialah yang hati berasa tenang. Wal ismu ma haka fil qalbi wa karihta ayyattali alaihi nas. Benda yang jahat, benda yang dosa ini ialah hati berasa tak sedap, berasa ragu. Wa karihta, dan kamu benci, kamu tidak suka kalau orang melihat. Jadi apabila kita nak, kalau kita sebagai contohnya, orang jaga anak yatim ni, dia nak claim contohnya, dia nak letakkan upah dia nak tuntut. Dia tanya hati dia, kalau hati dia berasa tenang, ni saya tuntut ni kira saya tak agulah, memang saya berhak untuk dapat. Tapi kalau hati berasa ragu-ragu, hati sendiri berasa macam lebih ni rasa macam klaim ni terlebih ni, lebih banyak sangat. Jadi maka pada ketika itu kita tinggalkan, walaupun kadang-kadang kata Nabi Wa'im, aftakan nasu aftauka, kalau hati kamu berasa ragu-ragu, tinggalkan, kata Nabi, walaupun orang ramai memberi fatwa kepada kamu. Orang kata tak apa, ambil tak apa, tapi hati kita berasa tak sedap. Kata Nabi, jangan ikut orang, ikut apa suara hati kamu tu, ikut apa hati kamu kata. Jadi sebab itu kita sebut banyak kali dalam pepatah Melayu ni, bukan semua boleh pakai. Kalau orang Melayu kata ikut hati mati, tapi Nabi kata istafti qalbak, minta fatwa daripada hati kamu.
Kalau kita nak pakai juga pepatah Melayu ni, kena ubah. Bukan ikut hati mati, ikut nafsu yang mati. Ikut nafsu yang mati. Tapi kalau ikut hati orang mukmin, Nabi sendiri pesan kepada kita, istafti qalbak, minta fatwa daripada hati kamu. Kalau ragu-ragu saja tinggal. Da' ma yaribuka ila ma la yarib. Tinggalkan apa yang meragukan kamu, ambillah apa yang tidak meragukan kamu. Tapi nak beli benda ataupun nak makan benda, hati berasa tak sedap. Pasal tengok orang yang masak tu lain. Tengok orang masak tu lain. Kadang-kadang kita tengok orang masak, kalau perempuan lah, tak pakai tudung, tapi kita yakin kata dia ni Melayu, Islam. Tak apa. Makna kita yakin. Tapi dah lah tak pakai tudung, tengok tak nampak Melayu. Contoh kita kata, tak nampak Melayu, kita berasa ragu-ragu. Maka pada ketika itu, berdasarkan kepada hadis ini, da' ma yaribuka ila ma la yarib. Tinggalkan apa yang meragukan kamu, ambillah benda yang tidak meragukan kamu. Banyak lagi. Kalau kita tinggal benda yang meragukan kita, kita tak akan mati pun. Tapi kalau lah orang itu, saya tak kira ragu ke tak ragu ke, asal sedapnya, asal dia masak sedap saja, saya akan makan. Itu bahasa orang tak ada iman. Bahasa orang tidak ada iman. Orang yang ada iman, itu bukan bahasa dia. Sebelum dia tengok sedap ke tak sedap, dia akan perhatikan halal ke tak halal. Allahmu nabata min haramin fannaru awla bih. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, daging badan yang tumbuh daripada yang haram, api neraka lah yang lebih layak baginya. Api neraka lah yang lebih layak bagi dia. Jadi sebab itu kena ambil parti yang halal dan yang haram. Jadi kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga sebelum kita mati ni tuan-tuan, Allah Taala bersih. Allah Taala bersih. Dan cara nak bersih harta yang haram, tuan-tuan, banyak cara Allah Taala berikan. Di antaranya, kalau kita tahu masih ada lagi dalam harta kita ni benda-benda yang haram, kita kena pulang kembali. Kalau kita tahu individu tersebut, kita pulang kepada dia. Kalau dia dah meninggal, pulang kepada waris-waris dia. Kalau kita tak tahu, biasa tak tahu ni macam mana, dia membabitkan riba, contoh urusan bank, kita pun tak tahu. Ataupun benda-benda lain lah, kita kata benda-benda hak orang, contoh kita pernah terima rasuah contohnya, kita pun tak tahu main mana duit rasuah, tapi kita biasa terima lah. Maka pada ketika itu, macam mana kita nak bersihkan? Kata ulama, kita pulangkan kepada umat Islam. Pulangkan kepada umat Islam, iaitulah kepada tempat-tempat yang mendatangkan maslahah kepada umat Islam. Masjid ke, surau ke, sekolah agama ke, dan sebagainya. Kepada persatuan-persatuan Islam yang kita tahu bahasanya mereka ni ditubuhkan untuk berkhidmat kepada umat Islam. Dan satu lagi ialah dengan kita banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Sebagaimana Nabi SAW sebut dalam hadisnya, as-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'una. Sedekah akan memadamkan dosa-dosa kamu sebagaimana air memadamkan api. Dan kita boleh letakkan dalam hati kita, ya Allah, saya beri sedekah ni jika ada yang saya terguna hak orang lain, jika ada harta yang haram yang saya termakan sebelum ni, ya Allah, jadikanlah sedekah ini sebagai pembayar kepada apa yang harta yang saya, yang harta haram yang ada pada saya. Dosa besar yang ke-9, al-kizbu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melakukan suatu pendustaan ataupun pembohongan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna di sini? Maknanya ialah apa yang Nabi tak kata tapi kita kata Nabi kata. Apa yang Nabi tak kata, kita mudah-mudah kita kata ni Nabi kata macam ni, padahal Nabi tak kata pun. Dosa besar. Mana melakukan suatu pendustaan terhadap Nabi, ataupun dalam bahasa di sisi ulama-ulama hadis,
kita mengadakan hadis palsu. Dalam istilah hadis dia panggil hadis maudhu', hadis palsu. Kalau zaman dulu, seseorang itu apabila dia berpegang dengan suatu pandangan dan dia berhujah dengan orang lain, untuk menguatkan pandangan dia, dia reka hadis. Dia reka hadis. Malah ada orang, dia kerja dia jual buah terung. Ini diceritakan dalam ni. Untuk melakukan buah terung dia reka hadis fadilat buah terung. Itu contoh. Sampai tahap tu dia reka hadis, siapa makan buah terung masuk syurga, contoh kita kata buah terung ni buah dalam syurga. Jadi sebab itu Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, inna kaziban alayya laisa ka kazbin ala ghairi, man kazaba alayya amidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Mengadakan penustaan terhadapku, kata Nabi, tak sama macam mengadakan penustaan terhadap orang lain. Manakala kita kata kawan si fulan dia kata macam ni, dia tak kata pun, itu pun sudah dosa besar dah. Kita mengadakan suatu fitnah, benda orang tak kata kita kata. Kata Nabi, kalau dia buat penustaan terhadapku, tak sama macam mana dia buat penustaan terhadap orang lain. Kalau penustaan terhadap orang lain pun dah dosa, bayangkanlah kalau dia mengadakan penustaan terhadap aku, Nabi. Yang mana Nabi ni, kalam Rasul ini, orang akan pegang, orang akan beramal. Sebab itu kata Nabi, man kazaba alayya amidan, sesiapa mengadakan penustaan terhadapku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka sediakanlah tempat duduknya daripada neraka. Dia tak masuk neraka, tapi kerusi dia tu ada dalam neraka. Dia tak masuk lagi, tak mati lagi, tapi dia dah buat kerusi dia, kerusi yang dia akan duduk dalam neraka nanti. Jadi sebab itu tuan-tuan, berdasarkan kepada hadis ini, kita insya-Allah kita tak ada masalah apalah kita nak buat hadis, lagi pun orang pun akan percaya kat kita pun. Tapi satu penyakit orang zaman hari ini ialah dia tidak berhati-hati dalam menyebut hadis. Kadang-kadang dia hadir dalam majlis, memang ustaz baca hadis. Ustaz biasalah dalam beri kuliah ni, kadang-kadang dia baca hadis, kadang-kadang dia baca pendapat ulama. Qaul, kita kata qaul Imam Syafi'i, qaul Imam Malik, ucapan Imam Malik, ucapan Imam Syafi'i, ucapan wali-wali Allah ke, ulama-ulama salaf dulu dan sebagainya. Dia duduk dalam kuliah tu lena dengan tak lena sama banyak saja. Contoh kita kata, bukan nak kata kat tuan-tuan tak lah. Duduk dalam kuliah tu kadang-kadang dia duduk dengan tu, tapi dia dengar ujung-ujung. Sekali dia pergi cerita dekat orang, ada hadis sebut begini-begini, ada hadis sebut begini-begini, padahal ustaz dah sebut dah bukan hadis, ucapan Imam Malik. Dia pergi buku kata, dia kata Rasulullah sebut begini-begini dan sebagainya. Sebagai contohnya, man qala la ilaha illallah fa huwa da'i, sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia adalah pendakwah. Ramai pakak jajak sebut kata ni Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda. Sebenarnya itu bukan ucapan Rasulullah, itu adalah ucapan Syahid Said Qutb. Kalau kita nak sebut, kita sebut Said Qutb pernah berkata, siapa yang pernah mengucap la ilaha illallah maka dia adalah pendakwah. Paling-paling kurang dia kena dakwah anak dia dan sebagainya, kena dakwah isteri dan sebagainya. Ucapan itu betul. Tapi boleh ke tidak kalau kita nak sandarkan kepada Rasulullah? Jawapannya tak boleh. Kerana nak sandar kepada Nabi, mesti benar Nabi bercakap macam tu. Kalaulah kita ragu-ragu, kita hadir dalam kuliah, kita confuse, Rasulullah bercakap ke, ustaz kata tu nak Rasulullah bersabda ke, orang lain kata, nak selamat macam mana? Kita sebut begini saja, saya pernah mendengar satu ungkapan, saya pernah mendengar satu ungkapan sebut begini, tanpa kita menyandarkan kepada Nabi, selamat. Kalau kebetulan Nabi, memang Nabi kata selepas itu, baru kita perbetul balik, yang saya sebut kemarin ni memang hadis Nabi, selamat. Tapi kalaulah kita dah sebut hari ni kata hadis Nabi, tiba-tiba esok bukan hadis Nabi, kita nak kena cari balik orang tu, dia pun pergi mana hala dah. Dengan malu lagi lah hati kita, satgi orang kata kita ni jahil, orang kata kita tak erti dan sebagainya. Itu susah.
dia sama juga orang beri fatwa dan sebagainya. Ulama alim ulama sebut dalam hadisnya, ajra'ukum 'alal futya ajra'ukum 'alan nar. Orang yang paling berani beri fatwa ialah orang yang paling berani masuk neraka. Memang seronok tuan-tuan. Kalau boleh bagi fatwa ni memang seronok. Orang akan letak kita ni tinggi daripada darjat ulama-ulama yang lain. Memang hebatlah. Tapi ingat, alim ulama dah banyak kali memperingatkan kita. Memang hebat. Orang akan puji, orang akan sanjung, kata dia ni hebat dan sebagainya. Semua soalan boleh jawab. Tapi kalau salah, kalau silap, kalau kita beri fatwa itu kerana ada kecenderungan nafsu kita, sebagai jadi sebab itu memberi fatwa ni bukan satu benda yang ringan, bukan satu benda yang mudah. Kemudian dosa besar yang ke-10, iftar Ramadan bila uzrin wala rukhsatin. Berbuka pada siang hari di bulan Ramadan tanpa uzur dan juga tanpa rukhsah. Sengaja tidak berpuasa maksudnya. Berbuka puasa, berbuka dengan sengaja. Kerana orang tidak berpuasa ini, dia telah mengabaikan salah satu daripada rukun Islam yang 5. Sebagaimana kita sedia maklum, rukun Islam yang 5 itu salah satunya ialah puasa Ramadan, kata Nabi. Apabila seseorang itu dia tidak berpuasa, bermakna dia tidak melaksanakan kewajipan yang menjadi rukun dalam agama. Yang keduanya, ibadah puasa ini sabit dengan dalil Quran. Dia bukan sabit dengan hadis saja, dia sabit dengan dalil Quran. Sabit dengan dalil Quran. Dan di sana ada hadis menyebutkan, man aftara yawman min Ramadan, sesiapa yang sengaja berbuka puasa satu hari daripada Ramadan tanpa uzur, kata Nabi, dan tanpa ada rukhsah untuk dia, kalau dia mengqada sepanjang tahun sekalipun, dia tak akan mampu untuk qada. Maknanya sepanjang tahun, puasa sepanjang tahun pun tak akan boleh ganti satu hari yang dia berbuka dengan sengaja. Azan. Man aftara yawman, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aftara yawman min Ramadan min ghairi uzrin wala rukhsah lam yaqdihi siyamu dah walau sama. Sesiapa yang berbuka puasa dengan sengaja di Ramadan dengan tanpa keuzuran dan tidak ada rukhsah untuknya, tidak akan mampu untuk membayarnya, kata Nabi, puasa sepanjang tahun, wa in sama, walaupun kalau dia buat sekalipun. Dia buat sekalipun, kata Nabi, tak akan mampu untuk bayar. Jadi sebab itu para alim ulama kita menyebutkan bahawa sesiapa yang melakukan dosa kerana meninggalkan suatu kefarduan yang berwaktu, tidak akan mampu untuk dia membayar, melainkan dia kena buat dua benda. Yang pertama, dia mesti buat semula perbuatan yang dia tinggal itu, ibadat yang dia tinggal itu. Yang keduanya ialah dia mesti taubatun nasuha, bertaubat nasuha. Kalau satu saja tak boleh. Sebagai contoh, dia hanya ganti saja puasa, dia qada puasa dengan harapan, dia kata apa, saya dah qada dah. Dia tak minta ampun, dia tidak minta ampun, belum selesai. Dia mesti qada, dan pada yang sama dia mesti minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah. Min ghairi uzrin wala rukhsah. Nabi kata tanpa keuzuran dan tanpa rukhsah, bermakna kalau dia tinggal dengan sebab keuzuran, tidak berdosa, ataupun ada rukhsah untuk dia. Keuzuran ini, orang meninggalkan puasa kerana dia tak larat puasa,
tak mampu berpuasa karena dia sakit, ataupun karena sudah terlalu tua, ataupun perempuan yang mengandung, sama ada maslahat untuk diri dia sendiri ataupun maslahat anak dalam kandungan, ataupun perempuan yang menyusu. Kalau dia puasa, susu tak ada. Ini berlaku tuan-tuan. Kita tak tahulah, kita orang lelaki, tapi orang perempuan tahu. Baru ni ada soalan tanya, saya kalau puasa susu tak keluar, jadi boleh tak saya buka puasa? Boleh, harus. Ataupun susu keluar, tapi kalau saya puasa, saya tak larat. Kalau menyusu, saya tak larat, tak mampu. Harus, kata orang. Rukhsah ni orang mampu berpuasa, tapi syarak bagi rukhsah kepada dia tak puasa tak. Yang pertama, orang dalam musafir yang melebihi 2 mahalah. Jumhur ulama sebut bahawa 2 mahalah ini 85 km ke atas. Musafir, walaupun dia kuat berpuasa, tapi dia kata saya tak mau puasa, harus pada dia. Cuma jangan makan depan orang, menghormati bulan Ramadan. Kalau dia makan depan orang, orang tangkap dia tak boleh marah. Dia tak boleh marah kerana menghormati bulan Ramadan. Kena makan seorang-seorang, makan tempat yang agak tersembunyi sikit. Kemudian begitu juga perempuan yang kedatangan haid dan nifas, walaupun dia boleh berpuasa, dia kuat berpuasa, tak boleh syarak melarang dia berpuasa. Walaupun dia mampu berpuasa, syarak mana Quran, hadis, Allah, Rasul mengharamkan orang perempuan yang dalam haid dan nifas daripada berpuasa. Jadi dia tak boleh puasa lah. Kalau dia tak makan, orang tanya sebab apa tak makan, tak lapar lagi, tak apa. Kalau dia kata saya tak makan sebab sayang nak tinggal puasa, berdosa. Kalau dia jawab macam tu, hukum dia berdosa kerana dia ingkar kepada syariat. Kena patuh walaupun kita boleh puasa, kerana syarak yang tak bagi kita berpuasa bagi perempuan yang dalam haid dan nifas. Kita tambah 2 lagi tuan-tuan, secara ringkas, kemudian kita tutup insya-Allah. Dosa besar yang ke-11, al-firar minaz-zahf, melarikan diri daripada medan peperangan pada ketika sedang berhadapan dengan musuh. Pada ketika sedang berdepan dengan musuh, dia melarikan diri. Ini juga termasuk dalam dosa besar, kerana disebut oleh Allah dalam Quran, dalam surah Al-Anfal ayat 16, dan disebut oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi, ijtanibu as-sab'al mubiqat, hendaklah kamu menjauhi 7 dosa besar, kata Nabi, yang akan menjatuhkan kamu dalam neraka. Nabi sebut 7 semua. Salah satu daripadanya yang Nabi sebut ialah at-tawalli yaumaz zahf, melarikan diri pada hari berhadapan dengan musuh. Jadi sebab itu tuan-tuan rahmatullahi Allah Ta'ala sekalian, kita ini tak boleh minta perang. La tatamannau liqa'al adu, dalam hadis Nabi sebut jangan kamu bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Biasa orang yang duk sembang kemas, dia lari dulu. Waktu tak perang, dia kata bila kita nak perang dengan Yahudi ni, nak tengok aku nak buat apa, contoh kita kata. Tapi bila berdepan semua dengan Yahudi, dia lari dulu. Sebab itu Nabi sebut la tatamannau liqa'al adu, jangan bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Was'alullah al-afiyah, minta selamat daripada Allah, minta aman. Kerana Nabi sendiri, kalau orang musyrikin tak angkat senjata, maka Nabi akan memadai dengan dakwah, dengan menyampaikan dakwah saja. Sebab itu dakwah tu kena berjalan. Kita tak boleh bermusuh dengan orang yang tidak mengangkat senjata untuk musuh dengan kita, tetapi disuruh kita menyampaikan Islam dengan cara dakwah. Tapi kalau musuh mengangkat senjata, jangan kita kata oh tak boleh lawan, kita kena berhujah saja. Berhujah apa, dia dah angkat senjata, maka pada ketika itu senjata lawan senjata. Tapi kalau dia tidak mengangkat senjata, was'alullah al-afiyah, kata Nabi, minta selamat daripada Allah. Was'alullah al-afiyah. Tapi kata Nabi, kalaulah ditakdirkan kamu bertemu dengan musuh, fasbutu,
sabat, tetap, kekal, teguh berdepan dengan musuh, jangan lari. Tapi kita ni waktu tak berdepan dengan musuh, minta nak jumpa dengan musuh, tapi bila berdepan dengan musuh, kita cabut lari. Itulah dia panggil sifat orang munafik ada pada zaman Nabi macam tu. Orang munafik tak berlaku perang, dia tanya. Bila terlibat dalam perang, dia buat macam-macam cerita, yang ni dan sebagainya. Jadi salah satu Nabi sebut tujuh semua syirik, sihir, membunuh orang lain tanpa hak, 3. Keempat, makan harta anak yatim. Berapa? 5. 4. Makan riba. 5. 6. At-tawali yaum zah, melarikan diri daripada medan peperangan. Yang ke-7, qazful muhsanat, menuduh perempuan yang baik, yang suci, yang tak melakukan zina, tak pernah melakukan zina, menuduh dia berzina tanpa bawa orang saksi. Itu 7 semua. Salah satu yang Nabi sebut ialah qazful muhsanat, at-tawali yaum zahfi, melarikan diri daripada medan peperangan. Dosa besar yang ke-12 dan yang terakhir pada malam ini, iaitulah melakukan zina. Wal'iyazbillah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menghampiri zina. Ini bahasa yang cukup kuat. Kalaulah menghampiri zina pun Allah Ta'ala tak izinkan, apatah lagi kalau seseorang itu dia nak berzina, lagilah besar dosanya. Wala taqrabu zina, jangan hampir zina. Mana jangan berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahram, kerana akan menyebabkan kamu hampir dengan zina. Jangan bersalaman dengan perempuan yang bukan mahram, kerana bila bersalaman ni kamu hampir dengan zina. Kerana lelaki dan perempuan ni dia ada magnet dia sendiri. Tak payah cerita, kecuali sebagian ulama, khususnya mazhab Imam Abu Hanifah, kalau tua tak apa. Kalau tua yang kita kata memang ghalibnya memang tidak ada nafsu, mazhab Imam Abu Hanifah kata harus boleh bersalaman dengan orang yang dah terlalu tua. Kita sendiri pun dah tak ada apa dah dengan dia. Dia sendiri pun tengok kita macam anak, terlalu tua. Bukan buat-buat tua, memang tua sungguh. Tapi ulama-ulama lain menolak pendapat Imam Abu Hanifah ni, kerana dari segi hadis tidak berada di sebelah Imam Abu Hanifah. Dari segi hadis umum, Rasulullah SAW menyebutkan, kamu mengambil jarum, kamu tusuk dalam kepala kamu, lebih baik daripada kamu menyentuh perempuan yang bukan mahram. Mana menyentuh, bersalaman, sentuhlah. Hadis ni umum. Jadi sebab itu Imam Abu Hanifah saja yang mengharuskannya kalau perempuan itu terlalu tua, ataupun kalau perempuan yang laki itu dah terlalu tua, tidak ada lagi perasaan, dipanggil tidak ada, kita kata tak ada nafsu lagi lah dalam bersalaman. Wala taqrabu zina, janganlah kamu menghampiri zina, innahu kana fahishatan, sesungguhnya zina itu ialah keji, kata Allah, wasa'a sabila, dan merupakan jalan yang mengundang bermacam-macam kejahatan. Zina ni keji dan juga mengundang bermacam-macam kejahatan. Dalam suatu riwayat disebutkan bahawa tidak berleluasa zina pada satu tempat, melainkan Allah akan menimpakan kepada mereka penyakit. Allah akan menimpakan kepada mereka penyakit. Dan itulah yang berlaku pada zaman hari ini. Kemudian dalam hadis, Nabi SAW pernah menafikan iman daripada orang berzina. Kata Nabi SAW, la yazni azani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina seorang itu ketika dia berzina itu dia beriman kepada Allah. Maknanya, cuma ulama menyebut di sini, kalaulah seseorang itu dia mati sebagai seorang penzina, ataupun selepas dia melakukan zina dia masih muslim, wajib diuruskan jenazah dia sebagai orang muslim, tidak sama seperti orang yang mati sebagai orang murtad. Jadi apa maksud Nabi menafikan iman di sini? Nabi kata tidak berzina seorang berzina itu pada ketika dia sedang berzina itu dia beriman kepada Allah.
Jadi nafi iman di sini ialah iman yang sempurna. Tidak sempurna iman. Maknanya kalau dia tu iman dia sempurna, dia tak akan berzina. Karena iman ini dia ada tiga. Iman yang sempurna merangkumi tiga, dia panggil tiga unsur. Yang pertama hati, yang kedua lidah, yang ketiga anggota badan. Hati yakin, lidah mengakui, mengucap dua kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian anggota badan, sebagai tanda kita beriman kepada Allah, anggota kita taat. Orang yang berzina, dia ada dua daripada tiga. Dia yakin dengan Allah, dia masih yakin dengan Allah, dia mengucap kalimah syahadah, tapi dia tidak taat. Mana iman dia tak sempurna. Iman dia tidak sempurna. Bagaimana dia nak kembali sempurna? Dia kena bertaubat kepada Allah. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang yang murtad daripada agama, dia telah terlucut, dia panggil asal iman, iaitu hati. Keyakinan sudah tidak ada. Bila keyakinan dalam hati tidak ada, tidak guna ucapan mulut dan tidak guna ketaatan anggota. Tapi orang yang melakukan zina ni, dia masih lagi ada iman, masih lagi mengucap kalimah syahadah, cuma dia tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi oleh kerana Nabi sendiri yang menafikan iman itu, menunjukkan bahwasanya zina ini suatu benda yang besar. Apatah lagi dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah menyebutkan 4 perkara Allah Ta'ala murka. Yang pertama, al-bayya' al-halaf, seorang penjual, peniaga yang suka bersumpah untuk melakukan barang. Sikit-sikit sumpah, wallahi barang ni original. Orang Melayu dia jarang buat macam tu, tapi orang Arab memang suka sungguh. Kalau tuan-tuan pergi di Mesir, bagi contohnya, memang kita semak sungguh. Dia suka sungguh bersumpah, wallahi, demi Allah ni barang original. Dia masalah tu, dia bersumpah demi Allah, tapi dia tipu kita. Dia ada satu kalimah lagi. Kalau kita tak mau bagi dia tipu kita, kita nak sebut. Kalau dia sebut wallahi, tuan-tuan kena sambung wan nabi, sebut nabi. Saya dia sengih. Kalau tak original dia sengih. Makna dia takut dekat nabi lagi, dia takut dekat Allah Taala. Dia sebut wallahi wan nabi, itu maknanya kira hebat. Jadi 4 orang Allah Taala murka, kata Nabi. Allah marah. Yang pertama, seorang peniaga yang suka bersumpah. Yang kedua, al-faqirun al-mukhtal, seorang miskin yang sombong. Al-faqir al-mukhtal. Wasyaikhu zani, yang keempat, asyaikhu zani, orang yang pernah berkahwin tapi masih lagi berzina. Allah Ta'ala marah. Dan wal imamul jair, yang keempat, kata Nabi, seorang pemimpin yang zalim. Seorang pemimpin yang tidak berlaku adil kepada rakyat dia. 4 orang ni Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala murka kepada mereka. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah malam ni kita sampai kepada dosa besar yang ke-12. Sampai dosa besar yang ke-12. Keseluruhannya ada 76 dosa besar. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.